Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera lagi sekali. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Gigi Ahmad. Seperti biasa pagi ini kami akan bawakan kepada anda laporan-laporan berita dalam dan juga luar negara, rangkuman apa kejadian berlaku dalam tempoh 24 jam ini dan mungkin apa yang berlaku di hari ini, bakal berlaku pada hari ini. Dan semalam kita digemparkan dengan satu laporan yang ramai orang geling kepala, Gigi, Betul melihat pada laporan ini. Ya, ini satu laporan yang saya fikir sangat mengejutkan juga dan tidak munasabah juga dilakukan oleh individu berkenaan, yang mana polis kita telah lihat telah menahan 6 lagi individu yang aktif cari pelanggan untuk dapatkan sijil vaksin palsu. Sebelum ini kita tahu ia didalangi oleh seorang doktor anti-vaksin dan di Terengganu, di Kuala Terengganu, seramai 6 individu termasuk seorang juruteknik ditahan bagi membantu siasatan berhubung penipuan sijil vaksinasi dipercayai palsu didalangi seorang doktor anti-vaksin. Dan Ketua Polis Terengganu berkata kesemua mereka adalah berusia 35 hingga 57 tahun itu telah ditahan pada Ahad namun dibebaskan dengan jaminan semalam. Dan jelasnya kesemua individu yang ditahan itu dipercayai membantu suspek cari pelanggan dengan menghebahkan kepada orang ramai berkaitan sijil vaksinasi. Katanya lagi hebahan perkhidmatan itu dilakukan menerusi mulut ke mulut melalui kenalan yang dipercayai dan mereka ini diupah RM50 bagi setiap pelanggan. Rendah je, tapi sanggup membuat perkara tersebut ya, demi untuk, saya kira, untuk menipulah orang ramai dan juga menipu ketika ketika kita sama-sama dalam keadaan berwaspada, semua orang pun mengambil vaksin. Ada lagi mereka yang membuat kegiatan ini dan kata polis pihaknya memandang serius kes berkenaan kerana ia membabitkan jenayah penipuan dan bencana kesihatan kepada masyarakat umum. Dan polis juga beri amaran kepada masyarakat, PDRM bersama-sama dengan KKM akan teruskan operasi untuk kesan lain-lain tempat yang menjalankan aktiviti yang sama di Terengganu. Hakim, kalau kita lihat perkara ini tak masuk akal sebenarnya kalau kita tengok ia dilakukan oleh seorang doktor yang mempunyai klinik yang pastinya bukan sahaja berkaitan dengan vaksin COVID-19, tapi saya terfikir individu yang bergelar doktor ini juga turut apabila dia merawat pesakit turut memberi ubat-ubat lain seperti sakit Panadol misalnya kan. Seperti antibiotik misalnya. Antibiotik pun sejenis, saya kira, ubat yang sebelum ini juga dikaji dan ditemui kemudian digunakan oleh masyarakat dunia. Dan bagaimana sebenarnya individu yang bergelar doktor ini sendiri tidak mempercayai vaksin. Dan lebih teruk lagi, doktor ini menggunakan rakan-rakan dia, ini bukan kaki tangan klinik tapi rakan-rakan dia yang mungkin satu kapal dengan dia tak percaya kepada vaksin ini. Kalau tak percaya kepada vaksin tidak mengapa, tak nak ambil vaksin tidak mengapa, tapi anda kena sedarlah yang anda punya hak mungkin akan dihadkan, tidak boleh keluar ke sana ke sini dan sebagainya. Tapi doktor ini ambil vaksin atas tuntutan kerja. Dan dia menggalakkan pula sampai dia jual sijil palsu ini sebab bukan sedikit tapi ramai. Difahamkan ada 1,900 individu yang tidak divaksin ini sudah mendapatkan sijil vaksin palsu daripadanya dengan bayaran 400 hingga 600. Sanggup keluar duit, bayar duit sampai amount RM500-600 untuk dapat sijil vaksin palsu. Sedangkan vaksin itu sendiri kerajaan berikan secara percuma, tapi itu mungkin harga harga kepercayaan mereka, kepercayaan karut mereka sebenarnya ini. Sekarang ini kerajaan belum lagi mewajibkan pengambilan vaksin, tetapi tindakan seperti ini kita khawatir tindakan ini tidak bermoral, ini bukan hanya menjejaskan tahap kesihatan rakyat Malaysia tapi juga kepada negara keseluruhannya. Bayangkan dengan jika mereka ini tidak divaksin, kemudian pergi ke sana ke sini, ke luar negara, mungkin ada yang menunaikan umrah ataupun melancong, dan mereka ini mungkin akan menjejaskan sampai ke tahap mungkin hubungan diplomatik antara negara, sampai nanti kan takut-takut ada sebabkan isu terpencil sebegini, kita semua tak boleh. Jadi ini sangat penting untuk sebenarnya KKM perlu mengambil tindakan lanjut. Selain daripada siasatan polis, KKM perlu bekerjasama dengan pihak polis dan KKM perlu bekerjasama untuk kesan mana 1,900 orang yang tak vaksin tapi ada sijil vaksin ini. Ini sangat penting, dan juga lihat macam mana doktor ni boleh dapat kelayakan, mungkin dia apply untuk jadi PPV untuk berikan vaksin, tapi
tidak berikan vaksin sebenarnya. Jadi ini satu perkara yang sangat kita bimbangkan, Gigi. Lebih-lebih lagi apabila ada individu yang buat pengakuan terbuka kata dia ni tak vaksin dan dia bawa orang ke Arab Saudi. Ini apa yang dilaporkan oleh rakan strategik media kita Sinar Harian melaporkan mengenai seorang individu ini. Saya tak nak gelarkan dia ustaz walaupun dia menamakan diri dia sebagai ustaz, sebab bagi saya ustaz ini sebenarnya mungkin hanya menunggang agama, menjadikan agama sebagai sumber kewangan. Dan anda baca sendiri, ini status di Instagram miliknya yang mengakui dia tidak vaksin. Dia bawa orang pergi Arab Saudi vaksin. Dia kata vaksin ni akan pupus dan banyaklah hujah mengarut yang sebenarnya dikatakan. Dan dia kata vaksin ni adalah duit dan mata pencarian untuk mereka yang bergelar pakar. Habis awak tu bawa orang pergi umrah, jual agama. Itu apa pula ya? Tak apa pula tu. Ini bukan saya beremosi, tapi ini sebenarnya apabila kita melihat kepada impaknya, apabila bayangkan kalau kerajaan Arab Saudi elok bagi jemaah-jemaah daripada Malaysia ini tunaikan umrah, tapi sebab orang sebegini semua tak boleh pergi umrah nanti. Kena jadi masalah. Itu satu. Yang keduanya, satu lagi masalah kita adalah kita menganuti agama melihat kepada individu, bukan agama itu sendiri. Sebab kalau kita lihat individu ini memang terkenal menyebarkan pelbagai fahaman ataupun mungkin ceramah dia yang kontroversi, yang kalau kita betul-betul berpegang pada kitab Al-Quran itu, apa yang dia cakap tu tak ada pun sebenarnya. Tapi inilah masalahnya sekarang ini apabila mereka ini mengakui tak ambil vaksin dengan bangganya, kemudian bawa lagi orang ke luar negara. Jadi ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian serius sebenarnya terhadap individu ini, Gigi. Dan saya kira juga bagi individu yang bergelar ustaz ini, salah satu perkara juga kita perlu lihat ialah dia gagal untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kalau saya nak bagi satu metafora lah, sekiranya anda boleh memandu tanpa menggunakan seat belt itu, kan, tanpa ada kemalangan berlaku, pastinya anda nak memandu tanpa menggunakan seatbelt. Itu juga kalau kita lihat telah melanggar peraturan jalan raya. Tapi kenapa kita memakai seatbelt? Kerana satu adalah peraturannya yang perlu kita patuhi, kan. Sama juga dengan apa yang berlaku ketika ini. Anda tidak mempercayai vaksin, tidak menolak vaksin, kan, juga menolak vaksin. Tetapi dalam masa yang sama, anda tidak mematuhi SOP dan juga arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Arab Saudi. Dan di mana sebenarnya letaknya integriti anda sebagai seorang ustaz? Di situ sebenarnya persoalan yang kita nak ajukan di sini, bukan disebabkan vaksin ini dakwah atau fahaman yang cuba anda tegakkan, tetapi bagaimana anda sebagai seorang yang saya kira alim, juga patuh syariah kepada agama Islam, tidak mematuhi juga arahan dan juga dan juga syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kerana apa yang kita berlaku sekarang ini, kita boleh dikirakan sebagai darurat, dan vaksin ini merupakan salah satu jalan ataupun cara untuk kita melindungi diri kita ketika ini. Dan anda perlu, saya kira, menghormati apa yang telah pun ditetapkan. Sekiranya anda menolak vaksin, mungkin anda boleh, saya kira, kurungkanlah diri anda tu ataupun jauhkan diri daripada komuniti dengan fahaman anda. Janganlah bawa fahaman itu melarat sehingga ke negara orang, Arab Saudi. Ini baru Arab Saudi. Tak tahu lagi kalau ada yang buat ke negara lain. Ini satu yang perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan terhadap individu-individu yang mungkin boleh menjejaskan perancangan pelan pemulihan negara kita ini, dan pastinya agensi-agensi kerajaan seperti PDRM, Jabatan Agama Islam dan juga KKM perlu melihat daripada isu jual sijil vaksin palsu kepadalah macam mana boleh terlepas ke Arab Saudi ini sebab tak vaksin. Sebab dalam status individu berkenaan di lokasinya diletakkan di Arab Saudi. Itu perkara yang perlu kita gusar dan bimbangkan ketika ini. Cuma selain daripada isu mengenai vaksin, mengenai soal integriti ini, soal accountability, soal integriti ini sangat rare, sangat mahal ketika ini. Cuma kita harapkan soal logik ataupun common sense masyarakat kita ni masih lagi intact, masih lagi kita ada. Sebab salah satu perkara yang mungkin menguji logik kita ini adalah perkara yang melibatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, di mana dipendekkan ceritalah
timbalan-timbalan Pesuruhjaya SPRM ini keluar kenyataan menyokong bos mereka Tan Sri Azam Baki ini, tapi sebenarnya bagi NGO ataupun Ketua Sekretariat Rasuah Basta Nur Hayati Nordin, apa yang dibuat oleh ketiga-tiga timbalan Pesuruhjaya SPRM itu sebenarnya boleh mengakibatkan satu konflik of interest ataupun kepentingan politik. Sebab apa? Sebab sekarang ni dia menimbulkan persoalan. Saya ikut apa kata Nur Hayati, kes Azam Baki adalah konflik yang tertumpu kepada akaun yang digunakan. Tetapi konflik of interest yang terwujud akibat sokongan itu adalah lebih menggusarkan. Kerana konflik dalam melaksanakan siasatan dan sebagainya. Kerana pada akhirnya, you are answerable to whom? Itu persoalannya ketika ini, Gigi. Dan sekiranya tidak ada tindakan daripada pihak SPRM, ia dilihat seolah-olah suara rakyat itu diketepikan. Sekarang ni, siapa nak siasat SPRM? SPRM boleh siasat, polis boleh menyiasat masyarakat. Kalau polis buat kesalahan, ada jawatankuasa JIPS ataupun Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Tapi kalau SPRM pula bagaimana? Ini persoalan yang timbul ni, Gigi. Ya, ini satu perkara yang sangat kita bimbangkan, Gigi. Adakah SPRM akan menyiasat SPRM? Itu sebenarnya yang dipersoalkan oleh masyarakat di luar sana, kerana banyak bukan saja rasuah Busters, banyak agensi-agensi dan juga individu yang menggesa bahawa Tan Sri Azam Baki perlu direhatkan atau dicutikan bagi memberi jalan kepada siasatan itu dilakukan secara telus dan juga berintegriti penuh, dan juga perkara itu juga sebenarnya banyak dipertikaikan oleh ramai pihak, termasuk Mufti Perlis juga, Dato' Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin ataupun Dr. Mazhar, yang berpendapat bahawa sokongan kepimpinan SPRM itu perlu sebenarnya disemak dan juga dirombak, kerana sokongan yang diberikan tempoh hari terlalu awal diberikan, sedangkan siasatan masih belum selesai. Dan apa yang berlaku tadi SPRM ini mengingatkan saya kepada kejadian ataupun kita imbas kembali, kita throwback sedikit pada 2014 atau 2015, di mana ada satu laporan media yang menyatakan, ini berkenaan dengan kes 1MDB. Saya nak ambil contoh. Kes 1MDB ketika itu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kata duit 20.6 bilion itu derma daripada Arab Saudi, kata beliau. Kemudian SPRM keluar kenyataan kata, oh saya dah jumpa penderma Arab Saudi itu. Itu kata SPRM. Tetapi dua Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan menyatakan bahawa kisah penderma yang murah hati sangat ni mendermakan duit kepada Datuk Seri Najib adalah hanya kisah dongeng. Saya tidak mengaitkan tapi mengingatkan ini kejadian berlaku. Jadi jalan ceritanya seolah-olah hampir sama. Cuma ini perlu diberikan perhatian ketika ini, Gigi. Sebab apa? Sebab selain daripada apa yang berlaku, kita kena belajar daripada sejarah lah. Kes 1MDB contohnya. Najib tak direhatkan pun, sehinggalah dia direhatkan oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Dan kemudian timbul pula pelbagai isu. Dia apabila melibatkan isu mengenai bos SPRM ini, timbul pelbagai isu. Siapa yang lantik, ini waktu kerajaan siapa, apa semua. Dan kita faham bahawa Tan Sri Azam Baki diangkat untuk mengepalai agensi anti rasuah itu ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Tapi kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan dia yang lantik Tan Sri Azam Baki sebenarnya. Ini kata Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menafikan beliau memilih Tan Sri Azam Baki untuk dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM sebelum ini. Tapi jelasnya KSN sebenarnya Ketua Setiausaha Negara yang mencadangkan pelantikan Azam, dan ia dibuat selepas diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan pelantikan Azam juga telah melalui prosedur yang ditetapkan untuk mana-mana jawatan dalam kerajaan. Betul, memang Tan Sri Azam Baki ini dilantik sewaktu beliau sebagai Perdana Menteri. Apabila ada kekosongan jawatan bekas Pesuruhjaya yang terdahulu berhenti, maka perlu ada pengganti. Ketika itu Puan Latifah Koyah sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Ya. Tapi yang melantik bukan beliau, iaitu selepas diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan proses lantikan itu teratur mengikut peraturan. Dia sebenarnya kena faham, untuk pelantikan kerajaan ini apa yang rakan-rakan dalam kerajaan maklumkan kepada saya, dia ada jawatankuasa, sebuah jawatankuasa untuk melantik individu-individu penjawat awam ni untuk mengepalai agensi-agensi tertentu. Jawatankuasa, jadi jawatankuasa itu akan bermesyuarat, berbincang, dan kemudian KSN, Ketua Setiausaha Negara akan cadangkan nama. Kemudian cadangan nama itu akan diberikan kepada Perdana Menteri.
kemudian Perdana Menteri akan mencadangkan nama itu bawa kepada Yang di-Pertuan Agong. Itu yang berlaku itu prosedur dan prosesnya. Jadi tak boleh cakap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang melantik Tan Sri Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Tapi in another word ataupun in another way is dia endorse sebenarnya pelantikan tu sebab dia bawa nama Tan Sri Azam Baki yang diberi kepadanya kepada Yang di-Pertuan Agong, Gigi. Dan KSN yang dimaksudkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini pastinya Tan Sri Zulkifli Ali itu sendiri kan. Tapi sebenarnya apa yang diulas oleh Muhyiddin ini adalah bagi menjawab kenyataan Ahli Parlimen Pengerang Datuk Sri Azalina Osman yang pada Ahad ada mempersoalkan sama ada Tan Sri Muhyiddin ni cek tak latar belakang Azam Baki sebelum beri nasihat berkenan pelantikannya kepada Yang di-Pertuan Agong atau sebaliknya. Dan Azalina turut membuat kenyataan itu susulan kontroversi yang kita tahu melanda Azam Baki berhubung pemilikan saham itu. Tapi apa pun yang pasti kita nak tahu sebenarnya mengenai isu pemilikan saham itu selepas Tan Sri Azam Baki mengaku bahawa adiknya Nasir Baki menggunakan akaun perdagangan miliknya untuk membeli lebih 2 juta saham dan juga waran 2 syarikat pada 2015 dan 2016. Itu sebenarnya pokoknya ataupun kata utamanya ataupun perkara utama yang perlu diselesaikan di sini kerana rakyat berhak untuk tahu kebenaran dan juga perlu tahu bagaimana sejauh mana siasatan itu dijalankan. Ini kadang kalau kita lihat juga saya nak mengambil contoh satu kisah yang kita bawakan semalam ini berkaitan dengan seorang individu bernama Chris Dayanti yang didenda RM80. Itulah Chris Dayanti, nama macam penyanyi terkenal terkenal di Indonesia. Tapi jangan ni dulu sebab apa kita sebenarnya Chris Dayanti ni betul nama sebenar, dia bukanlah doppelganger ke apa kan, tapi dia sebenarnya ni kes di Mahkamah Magistrate Kuala Kangsar. Seorang pekerja kilang ni Chris Dayanti dia didenda oleh mahkamah RM80 sebab apa? Gagal berikan keterangan munasabah berhubung pemilikan wang berjumlah RM50 dalam akaun banknya pada Julai tahun lalu. Okey, ceritanya wanita ni warga Indonesia. Dia umur 22 tahun. Dia dituduhlah di mahkamah atas mengikut Seksyen 29 Akta Kesalahan Kecil yang bawa hukuman maksimum RM1,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya. Dan kalau dia tak boleh bayar denda RM80 tu mungkin dia kena penjara 10 hari lah. Tapi kita tak pastilah dia dah bayar ke belum bayar. Cumanya okey, dia kata hujah dia datang kat Malaysia ni nak kerja baik-baik, nak tampung keluarga. Jadi dia mohon hukuman rendah lah. Cuma kalau kita lihat fakta kes di sini, Gigi, polis ada terima satu laporan daripada seorang remaja berusia 16 tahun. Dia cakap dia dah buat pemindahan wang RM50 ke satu akaun MyBank. Jadi bila polis siasat, sebenarnya akaun MyBank itu adalah akaun MyBank milik Chris Dayanti. Dan kenapa remaja 16 tahun itu masukkan duit RM50 dalam akaun MyBank tu? Sebab dia terima ugutan daripada seorang wanita yang dikenali melalui aplikasi MiChat yang minta wang sebagai balasan untuk tidak menyebarkan video bogelnya. Dan apabila dia semak, siasatan mendapati rupanya pemilik akaun berkenaan adalah milik tertuduh. Jadi dia tak bolehlah bagi alasan adik dia yang guna akaun dia sebab akaun mungkin hujah tu tak valid kerana mungkin nilainya kecil. Kalau nilainya mungkin 2 juta unit saham mungkin boleh guna alasan adik dia guna akaun tu, Gigi. Tapi ini kita panggil sebagai kedai akaun. Ya, saya rasa mungkin dia melihat kepada kedai akaun tapi bila kita baca balik siasatan ke atas akaun kemudian mendapati akaun berkenaan adalah milik tertuduh. Sama ada akaun MyBank itu milik tertuduh ataupun akaun MiChat itu milik tertuduh. Kalau akaun MiChat itu milik orang lain, maka Chris Dayanti ini adalah kedai akaun. Tapi kalau akaun MiChat itu pun dia punya juga, yang ini dia jadi kes ugutan ni, blackmail ini sebenarnya. Tapi itu antara laporan-laporan yang kami bawakan buat ketika ini. Sebab selepas ini kita nak bawakan laporan mengenai banjir dan juga nama-nama yang unik. Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Terima kasih kerana setia bersama kami. Kami masih lagi bawakan tumpuan di Astro Awani dan juga Buletin Awani. Ini kita nak bawakan info bencana. Pastinya kita lihat ada angka yang menurun di setengah negeri. Yang mana ketika ini kalau kita tengok jumlah mangsa adalah seramai 2,456 mangsa yang telah pun ditempatkan di 39 PPS melibatkan 3 negeri.
dari 694 keluarga. 3 negeri itu adalah Pahang, Johor dan Melaka. Dan sebenarnya ini merupakan berita yang cukup menggembirakan jugalah. Kita lihat daripada 6 negeri jadi 7 negeri, kemudian hari ini jadi 3 negeri, dan kita harapkan bencana banjir ni terus menerus pulih kerana kita pasti mahukan setiap rakyat kita, setiap warga kita menjalani hidup dengan seperti biasa selepas ini. Tapi kalau saya nak bacakan perinciannya, kalau di Johor itu masih lagi ramai, 2,266 mangsa telah pun ditempatkan di 35 PPS, Melaka 124 mangsa di 3 PPS, manakala Pahang 66 mangsa yang ditempatkan di 1 PPS. Ya, dan walaupun banjir keadaannya air sudah mula surut, tetapi kesan akibat bencana banjir yang berlaku baru-baru ini ataupun hujung tahun 2021 pada 18 Disember, hujan mula turun dengan lebatnya. Kesannya sehingga kini masih ada lagi rumah yang belum dapat dibersihkan, masih ada lagi sekolah-sekolah yang tidak dapat beroperasi sepenuhnya kerana kita bermaklum semalam dan juga kemarin adalah hari pembukaan sekolah, hari persekolahan di beberapa buah negeri. Tetapi kalau ikutkan antara kawasan yang paling teruk terjejas ini di Taman Seri Muda. Di Taman Seri Muda ni kalau ni ikutkan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan bahawa sekolah-sekolah yang terjejas banjir ataupun sekolah-sekolah yang dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara ini mereka tak buka lagi lah, tak buka. Contohnya di Taman Seri Muda ni ada dua buah sekolah rendah di Taman Seri Muda di Seksyen 25 Shah Alam ni tak dapat nak mulakan sesi persekolahan semalam. Dan apabila kru kami pergi ke sana, ke sekolah SK Taman Seri Muda dan SK Taman Seri Muda 2, kosong. Memang ni kosong. Tak ada apa pun. Ada kursi, tak ada perabot, kursi, meja macam gini je yang tinggal. Itu pun ada yang dah dibuang sebab dirosak, ditenggelami air. Dinding sekolah pun ada yang kesan-kesan lagi. Ini mungkin dah mula bersih sikit lah kan. Tapi tak boleh lagi digunakan sebab bangunan sekolah ni tidak lagi dapat menjadi tempat untuk menuntut ilmu, sebaliknya seperti kawasan yang lapang, yang tak kondusif untuk belajar sebenarnya. Sebab kalau nak ikutkan kata guru besar SK Taman Seri Muda ini, Siti Halijah Sarani, proses pembersihan dah hampir siap. 98% proses pembersihan selesai. Tapi bekalan air belum dapat digunakan sepenuhnya sebab pam di Blok C ini pecah akibat banjir. Jadi saluran air tidak dapat berfungsi. Ini kita jangkakan, pihaknya menjangkakan akan diselesaikan dalam masa terdekat dan jadi mungkin minggu depan lah, sebab sekarang ni ada lebih 940 pelajar, mereka ni terpaksa bertumpu di 2 tandas di Blok A saja. Jadi ini tak kondusif suasananya, jadi tak dapat nak teruskan lagi sesi persekolahan. Cumanya guru besar ni mohon jasa baik KPM dan juga sukarelawan untuk tampil menghulurkan bantuan sebab ni kira sekolah elit ni sebenarnya Gigi. Dan mereka ini ini bukan sekolah elit. Maksud saya ini bukan sekolah elit. Dan mereka ni kebanyakan daripada keluarga B40. Maka sumbangan, peruntukan mungkin agak terhad. Jadi pada mana-mana pihak bolehlah mengulurkan bantuan kepada sekolah SK Seri Muda ini, Gigi. Dan juga semalam saya kira apabila Umar Vati melaporkan mengenai perkara ini, dia juga ada memaklumkan bahawa hanya sebuah bangunan saja di sekolah SK Taman Seri Muda itu yang mempunyai bekalan elektrik. 2 lagi bangunan tak ada bekalan elektrik. Dan jadi itu pun satu masalah besar jugalah kepada pelajar untuk meneruskan sesi pembelajaran. Tetapi apapun kita harapkan ada satu tindakan yang cepat tangkas daripada pihak-pihak berkaitan untuk membantu 2 sekolah itu. Mungkin bagaimana kita boleh mempercepatkan prosesnya agar operasi sekolah ini dapat diteruskan dan kanak-kanak dan juga anak-anak ini yang di sekolah 2 sekolah ini dapat memulakan sesi persekolahan. Ya. Tapi dalam masa yang sama juga saya nak bawakan apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan sendiri bahawa senarai sekolah tidak dapat dibuka akibat banjir akan dikemaskini setiap Rabu. Itu janji Datuk Dr. Razi Jidin yang berkata bahawa senarai sekolah yang masih belum dibuka susulan terkesan akibat banjir akan dikemaskini, yang mana akan dikemaskini pada setiap Rabu bagi membolehkan sekolah terlibat memulakan pengoperasian bagi minggu seterusnya jika sudah bersedia. Dan setiap Rabu kita akan kemaskini senarai tersebut. Dan apabila sekolah itu dah keluar daripada senarai, maknanya pada Ahad atau Isnin
boleh dibuka bergantung sama ada mereka berada dalam kumpulan A atau B. Namun pada masa sama, keadaan dan situasi banjir ini amat dinamik. Sesebuah sekolah itu boleh dibuka, tiba-tiba air naik dan itu secara automatik sekolah pula kena tutup dan tindakan awal akan diambil khususnya untuk maklumkan kepada ibu bapa. Saya kira senarai ini sangat baik sekali kerana bagi sukarelawan, bagi yang ingin turun untuk bantu, mungkin boleh tengok sekolah-sekolah yang belum dapat dibuka ni, boleh turunlah tengok apa yang boleh dibantu juga kan. Ya, cumanya tak dimaklumkan apa mekanisme untuk pemakluman sekolah-sekolah yang dikemas kini nak buka ataupun tutup pada setiap Rabu tu, dan cuma kita mungkin menjangkakan bahawa Datuk Dr. Razi Jidin akan kemas kini dan maklumkan di laman Facebook beliau sendiri ataupun rajin-rajinlah semak di laman web kami di extrawani.com dan mana-mana media sebenarnya. Ya. Yang penting janganlah baca daripada media yang tak sahih, nanti tak apa, takut dapat maklumat salah. Cuma Salah pula, ya. Cuma Gigi cakap pasal sekolah-sekolah ni, Gigi. Saya teringat sebenarnya banyak nama sekolah-sekolah yang agak unik. Mungkin ketika banjir ni lah baru kita lihat nama pusat-pusat PPS pun nampak unik nama sekolah ni. Salah satu nama sekolah yang agak unik ni ada di banyak sebenarnya. Saya nak bacakan sikit lah, sebutkan sikit. Satunya ada sekolah kebangsaan Buang Sayang. Buang Sayang dekat mana tu? Dekat mana? Di Papar, Sabah. Wow, Buang Sayang. Dia dah Buang Sayang. Lepas Buang Sayang ada lagi sekolah nama dia SK Desa Temu Jodoh. Ini betul ke rekaan? Betul. Saya orang Johor. Kampung Desa SK Desa Temu Jodoh ni ada di Kampung Caah di Segamat. Lepas tu ada lagi dekat Kelantan. Banyaknya hakim tahu ni kan? Saya ni lah pergi sekolah dulu. seluruh Malaysia ya. SMK apa di Kelantan? SMK Kangkung di Pasir Mas Kelantan, SK Biawak di Lundu Sarawak. Tapi itu cerita-cerita. Tapi salah satu sekolah yang saya pernah tengok yang unik dan juga sedap di bahagian tak silap saya di area Bagalalang sana, SK Olak Lempit. Unik nama Olak Lempit. Sedap tapi unik juga. Itu bila saya drive baca, sedap nama. Ada satu lagi sekolah, SK Sri Bunian. Sri Bunian? Di Pontian, Johor. Takut. Pelik-pelik ya di Johor tu. Unik. Di negeri awak ni. Tapi sebenarnya apa orang kata ni, apalah yang ada pada nama ni. Sebab nama ni macam-macam boleh jadi. Ini satu kisah. Kisah di luar negara, di India sebenarnya. Seorang pengasas startup ni. Nama dia apa, Gigi? Cuba teka. Pastinya kisah ni dah tular semalam. Nama dia COVID. Tapi dia bukan virus katanya. Nama saya COVID, saya bukan virus. Itulah bagi seorang pengasas startup pelancongan India, COVID Kapoor. Namanya telah menjadikannya sensasi di media sosial dan profil Twitter lelaki berusia 31 tahun itu berbunyi nama saya COVID dan saya bukan virus. Dia menceritakan pengalamannya mengembara keluar India buat kali pertama sejak bermulanya wabak itu dan ramai yang sebenarnya terhibur dengan namanya. Peliklah juga kan. Sekarang ni kan pasal COVID tapi nama dia pula COVID. Jadi tak boleh nak buat macam mana, nak tukar nama pun tak boleh, dah 31 tahun menggunakan nama tersebut. Ada lagi satu nama, rapper Zuli, Omarian. Nama dia Omarian, bukan Omicron. Okey, tapi apa pun sebelum kita berakhir, kita imbas kembali, kita nak imbas kembali, kita nak lihat sedikit paparan muka hadapan akhbar-akhbar utama di Malaysia. Kita lihat Sinar Harian memaparkan mengenai laporan dalang sijil vaksin palsu. Kita bawakan pagi tadi, sudah kita bawakan. Kemudian Berita Harian pula membawakan laporan mengenai syur pakar untuk mengatasi banjir di Kuala Lumpur ni sebenarnya pernah ditolak. Maksudnya pakar dah bagi cadangan tapi ditolak. Apa sebabnya? Ada laporan penerbit itu. Kita tahu kajian telah buat banyak kali tapi tak tahu kajian sebenarnya kesudahannya. Semua banyak kajian. Dan a harmful betrayal pastinya. The Star pastinya merujuk kepada penangkapan doktor yang telah pun menggunakan vaksin palsu, menjual vaksin palsu itu sendiri. Itu saja yang dapat kami bawakan di Awani Pagi. Anda boleh tengok di extrawani.com. Sekian saja, saya Gigi Ahmad. Saya Kira Rahman, jumpa lagi. Bye.